Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah taala bangunkan kita lagi untuk mengajarkan ibadah kepadanya. Dan kita juga bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, insyaAllah. Jadi ini adalah pertama saya punya kuliah dalam online FB ini. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa, kalau sekiranya tak dengar sound, jadi harap-harap dapat reply, insyaAllah. Jadi topik pagi ini kita sembang-sembang secara ringkaslah tentang satu perkara yang penting bagi kita dalam hidup ini, iaitu tentang cerita tentang niat lah. Nawaitu ataupun biasanya kita sebut tentang nawaitu. Jadi nawaitu ini, niat kita ini memang sangat penting dalam hidup kita. Sebab niat inilah yang menentukan sama ada amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang niat ini saya petik, kita buka tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau qamakal, ataupun maksud hadis iaitu tentang niat. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasul. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala. Jadi nak menerangkan tentang niat ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya setiap perkara, setiap pekerjaan itu adalah tergantung pada niat orang yang melakukan. Sebab faman kanat hijratuhu ila Allah, dan Rasul memberi contoh, siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan kepada Allah Ta'ala, betul-betul niatnya kerana Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, dia melakukan pekerjaan hijrah iaitu berpindah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah perintah Allah, bukan suka-suka berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dan hijrah itu adalah ibadah. Jadi Rasul berkata, siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maknanya siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia dapat pahala, dia dapat ganjaran. Mana Allah Ta'ala terima niat dia. Kerana apa? Dia buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Faman kanat hijratuhu alidunya au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi au kama qala. Dan siapa yang hijrahnya, dia buat sesuatu itu kerana kepentingan dunia ataupun perempuan, kerana dia buat itu kerana perempuan yang dia ingin kahwin, jadi maka hijrah itu, maka pahala amalan, maka apa yang dibuat itu mengikut apa yang dia niatkan.
Maknanya kalau dia niat untuk dunia, dia dapat setakat hajatnya di dunia sahajalah. Dan kalau dia punya niat buat amalan itu kerana perempuan, niatnya bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul tetapi kerana perempuan, maka dia punya manfaatnya hanya tinggal pada perempuan itu saja. Dia mungkin dapat kahwin, dia mungkin dapat isteri, tapi apa yang dilakukan dalam ibadah itu kerana perempuan itu, maka dia hanya kerana perempuan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam hadis ini jelas dia menerangkan kepada kita tentang pentingnya niat ini, iaitu buatlah sesuatu kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Lillahi Ta'ala, yang selalu kita cakap lillahi Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, niat ini, dalam bab niat ini, niat ini adalah pekerjaan hati. Niat ini adalah pekerjaan hati. Jadi bila pekerjaan hati, di dalam hati kita ini dia ada dua, iaitu niat yang riak dan juga niat yang ikhlas. Okey, niat yang riak dan niat yang ikhlas. Jadi itu kalau dalam perbahasan ilmu tasawuf. Jadi sekarang ni baik kita tinjau tentang kepentingan niat ini daripada sudut ilmu tauhid, daripada sudut ilmu fiqh dan juga daripada sudut ilmu tasawuf. Kita bincangkan secara ringkaslah tuan-tuan dan puan-puan pasal apa. Dengan masanya yang ada sekarang ni, topik pun luas, tetapi saya cuba ringkaskan yang berdasarkan kepada kefahaman yang ringkaslah, bukan kefahaman yang mendalam. Sebab apa? Kalau nak kefahaman yang mendalam ni kita buka kitab terus yang besar-besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tinjau niat ini, kepentingan niat ini daripada segi ilmu tauhid. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan, tujuan dia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dalam ilmu tauhid ni ialah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala itu satu, itulah tumpuan kita dalam ibadat, itulah tumpuan kita dalam persembahan, itulah tumpuan kita dalam segala amalan kita. Tumpuan ibadah kita. Jadi bila kita cakap tumpuan ibadah kita, dia adalah berkaitan dengan niat. Niat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melakukan sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bersangkutan dengan ilmu tauhid, iaitu niat yang kita pasang. Niat itu dia menentukan. Niat menentukan tempat arah tumpuan kita hantarkan segala ibadah kita itu. Jadi sekarang ni bila kita niatkan, bila kita nak beramal, niat kita itu pun perlu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengesakan Allah Taala dalam niat. Di dalam niat. Pasal apa? Allah lah Tuhan kita. Allah lah ilah kita. Jadi bila kita buat amal ibadah, tauhid yang betul ialah kita melaksanakan ibadah tadi dengan menjuruskan semua niat kita itu mengikut perintah Allah SWT. Kita jadikan Allah Ta'ala itu adalah niat yang paling utama. Maknanya kita jadikan Allah Ta'ala itu sebagai tempat jatuh fokus kita dalam ibadah itu yang paling utama. Kalau sekiranya kita menjatuhkan niat kita ke yang lebih besar selain daripada Allah SWT. Maksudnya bila kita laksanakan amalan tu, kita tahu kita buat amalan itu
dia punya fokus dia, kecenderungan kita, hati kita masa itu dominan jatuh pemberatannya kepada siapa. Mungkin kerana dunia, mungkin kerana jawatan, mungkin kerana nak memperlihatkan amalan kita pada orang lain, mungkin kerana nak glamour. Jadi itu semua adalah kepentingan dunia yang bertentangan dia punya tuntutan daripada niat yang ikhlas. Jadi oleh kerana itu, tumpuan kita, tujuan kita, matlamat kita dah terpesong. Jadi matlamat kita dah terpesong. Jadi kita buat itu, dia punya niat sebenarnya kerana hendaklah ditumpukan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala diesakan. Maknanya Allah Ta'ala dijadikan sebagai satu-satunya tempat kita jatuhkan niat tadi. Kita besarkan Allah Ta'ala, perintah dia, aku buat ni kerana Allah Ta'ala, kerana engkau suruh ya Allah. Tetapi dah terkelencong ke arah lain. Ada benda-benda lain, ada tujuan-tujuan lain yang besar daripada Allah SWT. Jadi ini menyebabkan berlakunya satu keadaan dalam ilmu tauhid yang dipanggil syirik. Syirik iaitu syirkul gharad. Jadi syirik ni ada banyak jenis. Jadi syirik ialah menyekutukan Allah. Maknanya kita jadikan perkara-perkara lain selain daripada Allah Ta'ala itu sama ada setaraf dengan kuasa dia atau setaraf dengan kedudukan dia ataupun lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Jadi bila dalam niat pun kita besar, jadi dia ada dua jenis, satu syirik jali, satu syirik khafi. Syirik jali ialah kita ambil satu objek. Ada objek-objek dalam dunia ini yang kita anggap berkuasa. Benda itu nampak secara zahir. Contohnya dalam zaman Nabi itu patung berhala. Dalam zaman Nabi patung berhala. Tetapi dalam zaman sekarang macam-macam lagi. Tugu-tugu peringatan. Tugu-tugu peringatan yang kita dikendaki tunduk hormat kepada dia. Kita pergi depan tugu kebangsaan negara, kita tunduk hormat kepada dia, kan, yang macam diorang bagi tabik hormat tu. Jadi dibimbangi akan berlaku syirik jali. Maknanya respect kita kepada tugu peringatan, monumen peringatan yang tidak boleh, yang sebenarnya tidak ada apa-apa kuasa dan tidak, maknanya kita tak bagi respect sama dia. Respect itu macam-macam lah, tapi dalam arti kata sebenar kadang-kadang kita tunduk kepada tugu peringatan negara ni pun boleh menjejaskan akidah kita. Jadi jaga-jaga. Itu belum lagi cerita pasal yang cari nombor ekor, sembah pokok, sembah itu, lepas tu menurun lagi. Itu semua adalah termasuk dalam syirik jali. Sedangkan yang kita katakan tentang lari daripada niat ini, niat yang tidak ikhlas, niat yang riak ini, kalau dalam ilmu tauhid, maknanya berpaling niat selain daripada Allah SWT ini, dia dikenali sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Macam mana yang dikatakan syirik yang tersembunyi? Pasal apa? Berlakunya syirik itu, maknanya ada benda yang kita besarkan selain daripada Allah SWT itu, dia berlaku di dalam keadaan tersembunyi. Tersembunyi itu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tersembunyi itu ialah tersembunyi di dalam hati kita. Hati kita. Jadi bila kita cakap dalam hati kita, dia melibatkan apa? Dia melibatkan niat. Sebab niat adalah pekerjaan hati. Jadi bila niat itu Allah Ta'ala ambil kira, sebab apa? Allah Ta'ala tengok dalam hati kita, sama ada betul-betul dia membesarkan kita dalam niat ataupun tidak. Jadi bila kita besarkan selain daripada Allah SWT, mana kita ambil fokus kita buat sesuatu pekerjaan itu bukan kerana Allah SWT,
kita ambil kepentingan dunia ataupun perkara-perkara lain daripada Allah SWT selain daripada Rasul lah. Mana kalau kita buat tu kerana Allah Ta'ala, kerana Rasul, itu lain cerita. Tapi bila kita buat kerana selain Allah Ta'ala dan Rasul, itu yang jadi masalah. Sebab apa? Kita punya perbuatan itu terkandung dalam amalan syirik. Syirik yang dikenali sebagai syirik khafi. Melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah SWT. Jadi sebab tu saya cakap tadi. Jadi dosa di situ ialah dosa riak. Dosa riak. Riak ini adalah sifat hati, iaitu buat sesuatu bukan niat ataupun tujuan dia kerana nak mentaati Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi bila kita lebihkan tujuan-tujuan lain dalam pekerjaan kita, itu yang menyebabkan boleh berlaku syirik khafi. Dan ini termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh ulama sebagai syirkul gharad. Syirik di dalam tujuan. Maknanya buat sesuatu kerana Allah SWT, tetapi kita buat. Tuan-tuan jangan silap faham ya. Kalau contohnya lah, saya bagi contoh lah. Kita kerja. Okay, bila kita melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan ini macam mana kita nak kaitkan pekerjaan itu kita buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul, ataupun pekerjaan itu tidak termasuk dia punya tujuan dalam dosa syirik. Okey. Baik, yang pertama sekali kita kena pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu adakah dia bertentangan dibenarkan oleh syariat ataupun bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Okey, jadi kita kena tahulah. Contohnya kalau kita disuruh bekerja apa-apa sahaja pekerjaan yang halal, tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara mengugut orang, memaksa orang supaya menyerahkan duit, apa semua. Jadi apa-apa saja pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat, semuanya adalah dibenarkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita melakukan perkara itu hendaklah ikhlas. Jadi di sini yang saya cakap tadi, daripada niat ini dia terbagi kepada dua, sama ada riak ataupun ikhlas. Riak kita buat tu bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul, tapi ikhlas itu kita buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Okey. Jadi apa yang dikatakan buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul itu? Jadi buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul itu ialah kita buat benda itu, apa yang dikatakan beramal yang ikhlas itu, kita buat kerana kita mengikut perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Itu dia. Ada tak benda itu terkandung dalam Al-Quran? Ada. Ada tak benda itu disebut dalam hadis? Ada. Okey. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita kena ambil berat. Maknanya aku buat ini, aku lakukan kerja ini kerana Allah Ta'ala. Ada tak perintah mencari rezeki, disuruh rezeki yang halal disuruh oleh Allah SWT? Ada. Jadi mencari rezeki yang halal tu memang perintah Allah. Artinya kita buat tu kerana kita beratkan. Hari-hari kita melakukan kerja, ya Allah, aku buat kerja ni memang kerana mengikut perintah Engkau, ya Allah. Yang kedua, kerana apa kau perintahkan aku, bila dah berkeluarga, sara keluarga, jadi aku pun carilah rezeki yang halal untuk sara keluarga. Sebab semua tu maknanya cari pekerjaan yang halal disuruh oleh Allah SWT. Cari rezeki yang untuk apa? Untuk sara keluarga kita, sara diri kita, semua disuruh oleh Allah SWT. Jadi itu online lah. Dia masuk dua syarat tadi, iaitu yang pertama benda yang dilakukan halal, yang kedua niat kita itu selaras mengikut menitik beratkan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala dan Rasul dulu. Jadi itu yang dikatakan sebagai niat yang ikhlas lah. Jadi bila niat yang ikhlas itu, kita dapat, kalau daripada segi ilmu tauhidnya, kita dapat menjauhi apa? Menjauhi daripada syirik khafi
atau syirik yang tersembunyi, lebih spesifik lagi syirkul gharad. Syirkul gharad iaitu buat sesuatu itu tujuan dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jadi dalam ilmu tauhid ni dipentingkan sangat. Dalam bab niat pun kita kena betul-betul tekankan. Aku buat kerja ini kerana ada tak perintah Allah Taala? Ada. Okey, tak dilarang. Okey, jadi aku buat ni kerana Allah Taala dan Rasul. Aku pergi surau ni kenapa? Allah Taala suruh makmurkan masjid, makmurkan surau. Nabi suruh solat berjemaah. Jadi aku pergi kerana tu. Jadi banyak faktor-faktor yang akan menarik lagi dalam tu. Jadi faktor-faktor yang menarik ni kadang-kadang ke arah populariti, ke arah jawatan. Itu yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Itu daripada sudut ilmu tauhid. Elakkan daripada membesarkan tujuan selain daripada Allah SWT sebab akan berlaku perkara syirik. Okey, itu dalam bab tauhid. Dalam bab ilmu fiqh, kita lihat perbincangan tentang niat ini tuan-tuan dan puan-puan macam-macam. Contohnya, saya bagi contohlah. Kalau kita nak melaksanakan ibadah, jadi niat kita itu. Jadi kadang-kadang contohnya lah dalam bab semayang, niat yang kita nak buat ibadah itu, ulama berselisih pendapat. Okey. Dalam bab niat ni nak dilintaskan dalam hati. Kalau dalam ilmu dalam ilmu fiqh, bila kita nak solat, kita lihat antara dia punya syarat dia ialah niat. Jadi ulama-ulama tuan-tuan dan puan-puan, dia memperincikan macam mana yang dikatakan niat ini. Jadi setengah daripada ulama, contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia menekankan tentang lafaz niat. Maknanya kita bukan lafaz niat lah, kita lintaskan niat dalam hati bila kita nak melakukan satu ibadah. Contohnya bila kita nak sembahyang maghrib, kita lintaskan dalam hati, aku nak sembahyang maghrib. Okey, aku nak sembahyang maghrib. Jadi niat yang disyaratkan dalam rukun solat itu sebenarnya mudah. Sangat mudah. Okey. Dan bila kita lintaskan, contohnya dalam aku nak solat fardu maghrib. Cukup. Itu pun dah cukup. Bila kita nak angkat takbir tu, aku nak solat fardu maghrib, Allahu Akbar. Cukup. Jadi yang kita belajar dalam kitab-kitab itu tentang lafaz niat itu. Contohnya usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, ataupun makmuman lillahi ta'ala itu, ataupun imaman lillahi ta'ala itu adalah macam mana ulama ulama nak menjelaskan, macam mana ulama nak memberi pengkhususan dalam niat tu, nak menjelaskan kepada kita, nak memudahkan kita supaya ingat apa yang kita nak buat itu. Sebab ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalau kita nak melaksanakan ibadah, maknanya cukup kita berdiri itu dan angkat, contoh dalam bab solat kita berdiri angkat takbir, itu mana berdiri dan angkat takbir kita itu dah menunjukkan kita solat, kita berniat. Jadi itu satu pendapat. Jadi ulama-ulama, sebahagian daripada ulama-ulama, dia memudahkan kita dengan cara dengan cara menyusun lafaz-lafaz niat itu supaya tentu ibadah yang kita nak lakukan. Kalau nak semayang. Kalau dalam terutamanya tuan-tuan dan puan-puan dalam ibadat khusus. Dalam ibadat khusus yang wajib. Contohnya dalam bab semayang, dalam bab zakat, dalam bab haji, kan, dalam bab puasa. Sebab tu kita diajar dengan lafaz-lafaz niat ni. Pasal apa? Nak memudahkan kita mengingatinya. Jadi lafaz ini kita boleh pelajarinya dengan secara yang panjang kalau kita boleh ingat, dan juga ada cara-cara yang mudah. Tuan-tuan boleh belajar daripada tuan-tuan guru yang terutamanya mengajar fiqh, macam mana kita nak melafazkannya dengan cara yang paling mudah. Jadi dalam bab niat ni janganlah digaduh-gaduhkan sangat. Okey.
Jadi kita boleh belajar dengan cara ringkas dan juga cara yang panjang dan juga cara yang ringkas. Cuma ni cara yang panjang itu bila kita masukkan dalam niat kita dapatlah perkara-perkara sunatnya. Kalau kita nak buat sekadar yang asas saja pun silakan. Okey, jangan gaduh-gaduhkan, jangan disalah-salahkan orang lain. Okey, itu tentang dalam bab niat, dalam bab fiqh. Begitu juga bila kita melakukan amalan-amalan tertentu. Contohnya kita buat kebajikan atas dunia ini, kita niatkan pahala dia. Maknanya pahala tu kita niatkan, kita buat dan kita hadiahkan buat orang yang telah meninggal. Jadi tuan-tuan, maknanya orang dah meninggal. Jadi kalau ikut satu section dalam hadis dia cakap, semua anak Adam ini maknanya dia punya amalan tergantung atas apa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Bila meninggalnya seorang anak Adam itu, maka terputuslah dia daripada amalan dia. Okey. Kecuali 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah, ataupun ilmu yang bermanfaat, ataupun doa anak yang soleh. Baik, itu sebenarnya bagi orang yang dah meninggal. Dia meninggal maknanya tak ada apa yang dia boleh lakukan lagi untuk diri dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya orang yang hidup ini, okey, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kepada orang yang hidup ni untuk berbakti kepada orang yang meninggal. Okey, nak berbakti kepada orang yang meninggal. Jadi macam contoh bab haji pun kita boleh lakukan badal haji, dan kita lakukan benda tu, dan perkara itu dia punya niat pahala apa semua kita selesaikan dan sampai insya-Allah kepada orang yang meninggal tadi. Jadi daripada situlah asasnya segala amalan kita yang lain. Contohnya kita sedekahkan harta benda kita wakafkan sesuatu dan kita niatkan ini untuk aku wakafkan ni, pahala ni ya Allah hadiahkan, sampaikan buat ayah aku yang telah meninggal. Jadi insya-Allah niat itu sampai kepada Allah Ta'ala, kepada orang yang kita ni. Jadi di sini kita lihat ya, dengan niat ni kita dalam bab niat, dalam bab fiqh ni, maknanya niat itu diambil kira. Niat untuk menghadiahkan kepada orang yang dah meninggal pun sesuatu amal kebajikan, pahalanya sampai insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dalam bab fiqh lah. Maknanya niat nak melakukan ibadah dan niat kita dalam melakukan pekerjaan kita sampaikan kepada orang yang meninggal. Itu contoh dalam bab fiqh tentang niat. Kemudian dalam ilmu tasawuf, bila kita bincangkan ilmu tasawuf tentang bab niat ini, jadi niat ini adalah pekerjaan hati. Okey, niat ini adalah pekerjaan hati. Sama juga dengan taubat, sama juga dengan syukur, sama juga dengan redha. Jadi niat ini adalah sesuatu yang berlaku di dalam hati. Sebab itu dalam ilmu tasawuf pula, niat ini niat ini terbagi kepada 2. Maknanya niat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan niat yang tidak diterima. Niat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut ikhlas. Dan niat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut riya. Okey. Jadi penjelasannya, riya ini kalau kita lihat daripada sudut, okey, niatnya riya. Riya itu apa maknanya? Dia daripada perkataan bahasa Arab ara'a, yurai, iaitu ara'a yurai, maknanya riyaan. Itu maksudnya ialah ara'a, memperlihatkan amalan. Jadi memperlihatkan amalan itu daripada segi bahasa. Baik, daripada sudut istilahnya, riya ini adalah maknanya melakukan sesuatu. Niat melakukan sesuatu tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana mengikut perintah, tujuannya mengikut perintah Allah Taala dan Rasul, tetapi banyak dia punya
kona-kona tujuan tu ke arah lain, dan tujuan-tujuan lain itulah yang dominan, bukannya untuk yang dibesarkan perintah Allah Ta'ala, tetapi yang dilakukan itu membesarkan tujuan-tujuan selain daripada Allah SWT. Okey. Jadi sebab tu riya ini memang sangat bahaya. Dalam Quran disebut tentang perkara ini, okey, iaitu dalam surah Al-Maun, surah Ara'aital ladzi. Jadi dalam surah Al-Maun tu disebut alladzina hum yura'un. Sebelum tu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai tentang solatnya. Ya, lalai tentang solatnya, artinya lalai tentang perkara-perkara yang sebelum dan semasa solat. Dua-dua sekali. Kalau an itu berkaitan dengan solat, berkaitan tu ada yang melibatkan perkara-perkara sebelum. Perkara sebelum tu daripada segi taharah, kebersihannya, daripada segi penjagaan waktu untuk awal waktu apa semua, dan persiapan diri kita yang lebih kurang bila nak solat, ilmunya tak ada. Jadi itu berkaitan, dan juga di dalam solat. Okey, dan Allah Ta'ala, sebab apa Allah Ta'ala tengok hati kita bila kita solat kita tu hati kita banyak ingat Allah Ta'ala atau benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi itu tentang riya. Jadi alladzina fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu yang kita nak highlightkan, iaitu orang-orang dan juga mereka yang riya. Jadi riya ni dia boleh berlaku dalam amalan kita. Ini saya sebut dalam perbuatan kita. Kita ingat ibadah kita itu betul niat dia, tetapi sebenarnya salah. Niatnya terkelencong. Niat ni dibesarkan benda-benda selain daripada Allah Ta'ala tu lebih utama daripada Allah SWT. Itu dia. Itu yang dikatakan niat yang riya. Okey. Yang keduanya, niat yang diterima Allah Ta'ala ialah niat yang ikhlas. Okey, ikhlas apa dia? Buat sesuatu amalan kerana mengagungkan dan membesarkan perintah Allah. Buat sesuatu amalan kerana kita besarkan perintah Allah, kita agungkan perintah Allah Ta'ala tu. Macam nak solat, ni kena solat ni pasal apa? Allah Ta'ala suruh. Kan? Kerana Allah Ta'ala suruh. Ni kena buat zakat ni kerana Allah Ta'ala suruh. Kena sedekah, kena wakaf pasal apa? Rasul sangat titik beratkan benda tu dalam kita punya apa? Kena berzikir kerana Allah Ta'ala dalam Quran banyak menyatakan tentang zikrullah. Jadi kita buat zikir, kita buat wakaf, kita buat sedekah, dan apa sahaja kita lakukan pekerjaan daripada yang serendah-rendahnya masuk tandas sampailah kepada perkara-perkara yang besar. Semuanya kita tahu kita buat tu kerana apa? Dengan segala maklum, dengan segala pengetahuan kita tahu kita buat tu kerana apa? Benda tu Allah Ta'ala suruh dalam Quran dan Nabi suruh dalam hadis. Okey, Allah Ta'ala suruh dalam Quran dan Nabi suruh dalam dia punya sunnah dia. Itu yang dikatakan ikhlas. Baik, jadi bila kita nak tengok antara riya dan ikhlas ni, sebenarnya inilah dia dua sifat yang bertentangan dalam hati kita. Jadi kalau kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul, jadi dia jatuh kepada riya. Dan kalau kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala dan Rasul, itu termasuk dalam perkara yang ikhlas. Jadi dalam ikhlas ini pula ayat dia ialah dalam surah Al-Bayyinah, surah lam yakunil. Surah lam yakunil tu susah benar. Al-Bayyinah tak jumpa. Jadi surah lam yakunil sampai ke tahap apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dia. Dan mereka itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan hati yang ikhlas. Mukhlishina lahuddin, ikhlas hati-hati itu, lurus hati itu mengikut perintah agama. Maknanya bulat kita punya niat, bulat tujuan kita kerana mengikut perintah Allah. Okey, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, banyak persoalan di dalam tahap-tahap ikhlas ini. Ikhlas ini dia kadang-kadang ada perkara-perkara yang nampak distract kita dalam melakukan perkara-perkara yang boleh melencongkan daripada tujuan utama. Kalau dalam ilmu tasawuf ini dibincangkan tentang bab buat sesuatu, yang pertama kerana pahala. Okey, yang satu kerana pahala. Yang kedua buat sesuatu kerana syurga. Okey, yang ketiga buat sesuatu kerana mengikut perintah Allah Taala semata-mata. Ini perbincangan ni. Okey. Jadi memanglah tahap pertama tadi, tahap yang kita cakap yang buat sesuatu kerana Allah Taala dan Rasul, kerana apa? Kerana pahala. Banyak orang cakap benda ni, memanglah Allah Taala sediakan ganjaran. Allah Taala sebutkan dalam Quran tentang pahala itu, pahala ini, sedekah ni, pahala sedekah ni daripada macam 700 biji dia akan pecah lagi dia akan berganda-ganda pahala dia. Allah Ta'ala sebutkan. Bukankah itu salah ke kalau kita buat kerana pahala? Tak salah. Okey, tak salah. Kerana pahala tak salah, tetapi tahap ikhlas kita itu masih lagi pada peringkat rendah. Okey, masih lagi pada peringkat rendah. Dan itu kalau kita lihat pada permulaan orang masuk Islam, Nabi pun Nabi dalam dakwahnya dia ada sebut tentang ganjaran-ganjaran ini. Okey, itu di awal Islam, keislaman mereka. Jadi disebutlah tentang apa? Dalam Quran disebut tentang kalau kita buat amalan ni akan diberi pahala macam ni, banyak. Pahala macam tu banyak. Tak salah. Okey. Jadi buat sesuatu tu, tapi kalau kita buat kerana pahala pun itu tahap ikhlas paling rendah. Okey, paling rendah. Jadi kita kena jaga tuan-tuan. Kita buat pahala ni menitik beratkan tentang kita buat amalan menitik beratkan tentang pahala ni, kita kena tengok dululah. Okey, kita kena berganjak pula. Kalau kita pada tahap tu sekarang, ada kalanya kita akan berganjak ke tahap 2. Tahap 2 apa? Buat kerana syurga. Okey, buat kerana syurga ini tak salah juga, tetapi tahap ikhlas dia itu belum betul-betul bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, memang Allah Taala sebut dalam Quran tentang segala kenikmatan syurga. Jadi salah ke? Tak salah. Cumanya tahap ikhlas itu belum sampai ke tahap yang terbaik. Okey, terbaik. Jadi tahap yang terbaik ialah buat sesuatu tu kita ni tak fikir pasal pahala, kita tak fikir pasal syurga, tetapi kita fikir pasal aku adalah hamba. Aku adalah hamba, Tuhan ciptakan aku untuk apa? Untuk melaksanakan segala tugas perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku buat ini kerana aku ni hamba, Engkau Tuhan. Ya Allah, Engkau Tuhan, aku ni hamba. Aku buat sajalah benda ni. Dan inilah dia, kalau dapatlah ke tahap ini kan, tanpa ada pemberatan-pemberatan ke arah yang selain daripada buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul ini, inilah yang paling hebat. Sebab apa? Tuan-tuan, kita lihat pada zaman Rasulullah SAW tu kan, kisah Julaibib. Kisah Julaibib yang
buruk rupa dia, daripada segi fizikal dia buruk. Jadi dia ni orang kulit hitam, tak lawa, tak handsome, tetapi dia ni bujang. Jadi Rasul suruh dia kahwin. Jadi bila kahwin itu dia tak ada harta sebab dia miskin. Jadi sahabat-sahabat ada yang sponsor dia untuk kahwin. Jadi bila meminang itu, bila pergi kepada keluarga itu meminang, maka keluarga itu dikabarkan tidak menerima pinangan. Walaupun orang tua perempuan itu tidak menerima pinangan daripada Julaibib, walaupun Julaibib cakap, aku ni Rasul hantar supaya meminang anak engkau. Orang tua tu suka dah, orang tua perempuan tu suka dah. Dia ingat meminang untuk siapa? Untuk si Rasul sini nak kahwin dengan anak dia. Tetapi akhirnya Julaibib terangkan, saya nak kahwin ni dekat saya yang pinang untuk diri saya atas perintah Rasul. Jadi apa yang jadi ialah keluarga itu menolak pinangan daripada Julaibib, walaupun benda itu disuruh Rasul. Tetapi perkara ini didengar oleh anak perempuan daripada orang apa tadilah, kedua orang tua tadi tu. Anak perempuan dia, lihat ya, kita nak tengok kat sini macam mana ikhlasnya orang dulu dalam menanggung perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Anak perempuan dia tadi panggil balik ibu bapa dia, berbincang dengan ibu bapa dia, cakap kat ibu bapa dia, wahai ibu bapaku, apa yang jadi tadi. Dia cakap, ini Julaibib yang tak handsome, yang miskin ni, dia pinang kau. Dia pinang kau. Jadi kita orang tolaklah lamaran dia, walaupun dia cakap dia datang daripada Rasul yang suruh. Tapi dia cakap, kita ingat Rasul yang pinang untuk diri dia sini, tapi Julaibib, jadi kita tolaklah sebab dia tak se-standard dengan kau. Jadi macam tu. Tapi apa yang dikatakan, apa yang direspon oleh anak yang betul-betul, tengok keimanan orang dulu macam mana ikhlasnya hati dia. Cakap, wahai ibu bapakku, tidakkah kamu tahu bahawa itu adalah perintah Rasul? Itu adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasul bagi kita satu perintah, maka tak ada perkara lain yang kita boleh buat, kerana kita kena ikut betul-betul. Tuan-tuan tengok macam mana Rasul train umat dia yang terawal dulu. Macam manalah ditrain iman dia tu sampai jadi macam tu sekali. Maknanya kerana Allah Ta'ala buat itu bukan kerana kewangan, buat itu bukan kerana apa, tolak kewangan, tolak muka yang handsome, tolak segala macam benda-benda yang apa, tetapi apa, perintah Allah Ta'ala dan Rasul dulu. Taatkan Rasul itu dulu. Jadi itu satu contoh para sahabatnya nak menggambarkan dulu. Kita sekarang ni banyak perkara-perkara lain yang kita dahulukan bila nak melakukan satu pekerjaan itu. Okey? Jadi hati kita ni berkira-kira nak melaksanakan dia. Okey? Jadi itu satu contoh. Buat kerana Rasul. Maknanya taat, membesar, mengagungkan perintah Rasul itu. Yang kedua, saya bawa kisah. Itu sahabat. Okey, contoh kita mestilah contoh yang terbaik, walaupun kita bukan orang yang terbaik, walaupun kita dalam keadaan iman kita macam ni. Jadi benda ni sebagai satu semangat dan motivasi bagi kita. Contoh yang kedua tentang bab niat, ikhlas dan riya ini, yang saya bincangkan tentang tahap-tahap buat kerana pahala dan dosa, buat kerana apa? Buat kerana syurga. Jadi Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah, salah seorang daripada auliaillah, wali Allah Ta'ala, perempuan, bukan lelaki ya tuan-tuan dan perempuan, perempuan. Rabi'atul Adawiyah ini pernah satu hari dia keluar di khalayak ramai, dia bawa kayu api. Bila dia bawa kayu api itu, dia pun bertempik, dia pun menjerit, dia pun bercakap, aku nak bakar syurga, aku nak bakar syurga, kerana
orang beramal sekarang ni betul-betul kerana pentingkan nak masuk syurga. Okey? Orang beramal kerana nak masuk syurga. Itu yang dititik beratkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah ini cukup penting. Sebab itulah ulama-ulama yang salih ini adalah pewaris Nabi. Dia memperincikan kepada kita macam mana bentuknya ikhlas itu. Okey? Jadi Rabi'atul Adawiyah, apa yang diisyaratkan dalam kata-kata itu ialah buat itu kerana Allah SWT. Kita buat amalan, kita buat ibadah itu kerana untuk mentaati. Nak dapatkan perhatian siapa? Tokeh syurga. Tokeh syurga. Maknanya Allah SWT lah. Dia yang mencipta syurga itu. Sedangkan syurga itu masih lagi makhluk. Syurga itu masih lagi makhluk ciptaan dia. Jadi sebab itulah Rabi'atul Adawiyah, dia peringatkan kita balik. Buat benda tu kerana apa? Kenapa kau solat? Kerana Allah Ta'ala suruh aku buat ni. Kenapa engkau solat berjemaah? Kerana Allah Ta'ala dan Rasul suruh. Titik beratkan perkara ni. Kenapa kau ikhtiar nak berubat? Kenapa kau ikhtiar nak berjoging? Kenapa kau ikhtiar nak bersenam? Kerana aku nak supaya badan aku ni sihat. Dan bila sihat aku dapat melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada jogging, daripada bersenam ni kadang-kadang macam-macam tarikan niat yang lain selain daripada Allah Taala boleh berlaku. Itu bahaya tu. Kadang-kadang orang buat benda tu sekarang ni kerana apa? Kerana nak sleep. Kerana itu, kerana ini dan macam-macam. Itu lagi besar daripada kita nak sihat dan melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi itu kita kena perincikan lah. Pandailah kita mengejaskan niat kita. Dan juga tuan-tuan dan perempuan. Sebab itulah kadang-kadang dalam zaman COVID ini juga kita kena sedar. Okay? Kadang-kadang kita banyak tak buat sesuatu itu bukan kerana Allah SWT. Tetapi kerana takutnya kita pada COVID. Allah Ta'ala uji kita penyakit COVID yang berbahaya ini. Jadi kita kadang-kadang kita lakukan sesuatu nampak kat situ. Bukan kerana kita bukan kerana kita takutkan Allah SWT, tetapi kita takutkan sebenarnya wabak penyakit yang akan menjangkiti, yang akan berleluasa itu. Contohnya lah, saya bagi contoh yang simple-simple lah kan. Sebelum ni, ini bagi orang yang apalah, yang bagi contoh kat orang masjid kan, macam-macam lah kan. Jadi saya bagi contoh lah orang yang suka melakukan maksiat-maksiat sebelum ni. Contohnya lah, sebelum COVID, dia ni kaki dangdut. Dia ni suka pergi disko. Dia ni suka pergi kelabul malami. Dia suka pergi karaoke apa semua, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT lah kat situ. Okey? Dia melakukan larangan Allah Ta'ala tu pada zaman sebelum COVID. Tiba-tiba dalam zaman COVID ini, aku tak nak pergi. Okey, aku tak nak pergi pasal apa? Pasal adakah pasal takut kepada wabak penyakit ataupun takut kerana menjauhi perintah Allah SWT. Itu dia. Kadang-kadang ramai orang meninggalkan majlis-majlis yang maksiat. Orang tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kerana apa? Kerana COVID. Bukannya kerana kesedaran buat perintah Allah Ta'ala ataupun menjunjung larangan Allah SWT. Itu yang saya lihat apa yang dipesankan oleh Habib Umar bin Salim dalam dia punya ceramah pun macam tu. Banyak orang meninggalkan majlis-majlis maksiat pada masa COVID ini kerana bukan apa? Kerana takut bahaya COVID. Bukan takut menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala cakap jangan buat benda tu. Jadi ini pun terpesong niat. Sebab apa? Lepas ni sekarang ni dia rasa dia dapat pahala lah. Dia dapat keridaan Allah SWT. Pasal apa? Dia tinggalkan majlis tu.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni kalaulah Allah Ta'ala angkat balik penyakit COVID ni, tengok macam mana. Kadang-kadang dia akan terus cuma. Kalau sekiranya dia terus menerus meninggalkan dan Allah Ta'ala bagi hidayah taufik kepada dia, harap-haraplah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya selain daripada dia tinggalkan benda tu atas dasar riak, dia tinggalkan benda tu akhirnya atas dasar apa? Kerana Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Kerana Allah Ta'ala haramkan perkara tu dan tidak melakukan perkara tu. Jadi kadang-kadang amal ibadah ini dia asalnya kita buat kerana riak. Ulama cakap asalnya kadang-kadang kita buat satu benda tu kerana mula-mula terpesong niat, kerana nak dapat pandangan orang apa tu semua kan. Tetapi lama kelamaan tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah taufik, terutamanya hidayah ilmu, bila kita belajar, contohnya kita belajar ilmu tasawuf, kita jelas, aku ni mula-mula solat sunat ini kalau dekat masjid rajin, dekat rumah tak rajin kan, macam tu kan. Kita rasa sendirilah macam mana benda tu. Bila kita terpukul lintasan hati hidayah taufik Allah Ta'ala bagi kepada kita, akhirnya di surau pun sembahyang sunat, dan Allah Ta'ala bukakan hati kita supaya kita konsisten juga sembahyang sunat di rumah. Jadi tuan-tuan, memang kadang-kadang asal ikhlas ini dia mula-mula daripada riak, dan akhirnya kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah taufik ke arah ikhlas yang betul-betul, dia itu kita buat kerana Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Jadi itulah buat pukul berapa dah ni. Jadi dalam membincangkan bab niat ini, itulah dia tadi yang penting, maknanya Allah Ta'ala minta kita ni bila kita beramal, kita hendaklah mempunyai niat yang ikhlas, bukan niat yang riak. Dan inilah yang menjadi senjata kepada syaitan sebenarnya untuk menewaskan manusia. Kita ada satu lagi godaan selain daripada hawa nafsu. Riak ini adalah senjata syaitan. Riak ini adalah senjata syaitan yang paling ampuh. Pasal apa? Dia dah janji depan Tuhan, dia cakap apa? Aku akan sesatkan semua hamba-hambamu. Okey, bila dia dah dimurkai Allah Ta'ala, dilaknat Allah Ta'ala, nak dihalau daripada syurga, jadi makhluk yang dilaknat, tetapi depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bijak dia cakap apa? Aku akan pastikan hamba-hamba tu akan sesat dek godaan aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadika al-mukhlasin, kecualilah hamba-hambamu yang ikhlas. Pasal orang yang ikhlas ni dia tahu dia buat tu betul-betul kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Solid hati dia buat kerana Allah Ta'ala dan Rasul, bukan benda-benda lain selain daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab kalau kita ada niat selain daripada Allah Ta'ala dan Rasul, benda-benda lain, akhirnya kita akan diperdayakan oleh perkara-perkara itu juga. Kecualilah orang yang hati dia betul-betul berpegang dengan tali ikhlas, berpegang dengan menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan menjunjung tinggi meninggalkan larangan Allah SWT. Jadi itu saja untuk pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kalau sekiranya ada penerangan yang tidak jelas. Cerita pun kuliah subuh yang ringkas tak ringkas pun dalam 45 minit juga ni. Jadi kalau sekiranya ada kesilapan, kalau ada fakta yang meragukan, tuan-tuan rujuklah. Saya pun bincangkan benda tu secara permukaan saja. Nak jelas, boleh rujuk lagi lah pada tuan-tuan guru, pada kitab. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap saya. Sekian kuliah subuh untuk pagi ini. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Wallahu a'lam.